عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ubay ba'dama udkhila hufratan فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونكت فيه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم وكان كسى عباسا قميصا. وقال أبو هريرة وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان فيرون النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله القميص مكافأة لما صنع أو كما قال حديث صحيح riwayat Al-Bukhari. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendatangi mayat Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita banyak kali dah beritahu Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia ni orang cukup jahat. Zaman Nabi dia kepala munafik. Bila dia sakit teruk, dia pesan dekat anak dia. Anak dia pun nama Abdullah. Anak dia nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi anak dia yang nama Abdullah ni pergi jumpa Nabi SAW, bagi tahu dekat Nabi, ya Rasulullah, bapa aku pesan kalau sekiranya dia mati, minta supaya Nabi SAW bagi baju yang Nabi pakai ni, bagi buat hatan dia. Kemudian dia minta Nabi tolong sembahyangkan mayat dia. Jadi bila dia mati, Abdullah bin Ubay bin Salul yang jahat, yang habis masa, habis duit ringgit, habis tenaga guna bagi rosak Nabi SAW ni, bila dia mati, Nabi SAW cuba nak memenuhi hajat dia. Nabi ni orang buat jahat ke dia sampai macam tu pun, dia tu ingat nak buat baik orang lagi. Yang kata Nabi Muhammad SAW ni, orang buat jahat kat dia, orang buat macam-macam kat dia, dia tu ingat nak buat baik ke orang. Bila mati sahaja Abdullah bin Ubay bin Salul ni, Nabi SAW pergi ke kubur dia. Nabi pergi tu ba'da ma udkhila hufratah, selepas mayat dia dah dimasukkan ke dalam liang. Mayat Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik ni, dah masuk dalam liang dah. Nabi sampai masa tu fa'amara bihi fa'ukhrija, Nabi kata keluar balik.
mayat Abdullah bin Ubay bin Salul yang jahat ni dah masuk dalam liang dah. Nabi sampai, Nabi kata awak keluar balik. Fa'ukhrija, maka dikeluarkan balik mayat tu daripada dalam liang. Tak kambut lagi dah, baru masuk. Nabi suruh buat keluar balik, maka dibawa keluar balik mayat tu. Fawada'ahu ala rukbatai. Bila mayat tu ambil buat keluar balik daripada liang ni, Nabi tahan paha dia, lutut dia. Nabi tahan lutut dia, maka mayat tu dia letak atas paha Nabi. Tak ada betul, Nabi layan dia. Setelah sekian dia buat jahat kepada Nabi, sekian banyak kejahatan dia pada Nabi, Nabi layan macam tu. Nabi kata awak keluar balik, Nabi tahan lutut dia, rukbatai. Nabi tahan dua lutut Nabi ni, fawada'ahu ala rukbatai, maka diletak mayat Abdullah bin Ubay bin Salul ni di atas lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafasa fihi min riqi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ludah atas badan Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa albasahu qamisah. Kemudian Nabi buang baju yang dia duk pakai tu, qamis ni, jubah ni, Nabi buang selai, Nabi bagi pakai ke mayat tu. Kata hadis ni, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Apa cerita? Wallahu a'lam. Nabi buat macam tu. Kadang-kadang ada beberapa tindakan Nabi yang orang tak tahu pasal apa Nabi buat macam tu. Tak tahu. Macam pada waktu mak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib meninggal dunia. Mak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, nama dia Fatimah. Fatimah binti Asad. Bila mati aja Fatimah binti Asad, mak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, isteri kepada Abu Talib, ponakan Nabi ini. Nabi SAW sebelum mayat masuk, Nabi tidur dalam liang tu. Nabi tidur sekujur tubuh di dalam liang anak kanan Fatimah binti Asad ni. Orang semua apa hal Nabi buat apa macam tak tahu cerita. Kemudian Nabi naik balik daripada liang tu, Nabi naik ke atas. Kemudian Nabi kata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Fatimah ni daripada azab himpit kubur. Nabi kata. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, benda-benda macam ni khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni masuk di hidung-hujung tu tak dia apa dah. Kalau kau nak kena inti-inti juga. Tapi Nabi SAW bila dia buat lagu tu ada cerita dia. Maka malam ni pula cerita Nabi SAW sampai di kubur, mayat munafik, ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ni dah masuk dalam liang dah. Nabi memerintahkan supaya bawa keluar balik. Bila bawa keluar, Nabi tahan lutut dia, letak di atas lutut Nabi SAW. Kemudian Nabi ludah sekali ke mayat itu. Kemudian Nabi buka baju hak dia duk pakai ni, Nabi bagi dia pakai. Kerana itu hajat Abdullah bin Ubay bin Salul yang dia minta masa dia duk sakit tenat sebelum mati. Kata hadis ni, Allahu a'lam, maka Allah yang mengetahui apa tujuan Nabi buat macam tu, Allah yang mengetahui. Wa kana kasa Abbasan qamisah. Dan ada cerita mengatakan dulu, satu masa dulu, Abdullah bin Ubay bin Salul ni pernah bagi satu qamis, satu jubah kepada Abbas, pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenangkan dia pernah berjasa kepada pak penakan Nabi, maka Nabi balas jasa dia dengan hadiahkan kepada dia satu qamis, satu jubah yang Nabi duk biasa pakai.
Wa qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah pula, wa kana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qamisan. Abu Hurairah yang juga berada di tempat itu pada masa itu, Abu Hurairah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu pakai 2 helai jubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi pergi ke kubur Abdullah bin Ubay bin Salul nak tanam ni, pada masa tu kata Abu Hurairah, wa kana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qamisani, dan Nabi pada masa tu pakai 2 helai jubah. Faqala lahu ibnu Abdillah, maka berkata anak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang juga nama Abdullah ni, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, albis abi qamisatan ladhi yali jildat. Anak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia kata dekat Nabi masa tu, dia kata, ya Rasulullah, kamu tak maukah bagi bapa aku pakai jubah yang kamu pakai, jubah yang duk kena kulit kamu lah ni? Oleh kerana Nabi pakai 2 helai jubah, anak Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia request, dia minta bukan hak duk helaian atas ni, dia minta hak helaian dalamnya, hak sentuh kulit Nabi tu. Dia nak jubah tu, bagilah pakai dekat bapak tu. Anak tahu lah pak dia ni something terang mana. Jadi mungkin dia dulu ingat ni, kot lah bila pakai kamis jubah Nabi ni, kot lah. Manalah nak beritahu, kot kat ni Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan azab kepada bapak dia ke apa, apakah dia ingat macam mana. Maka kata anak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia kata, ya Rasulullah, albis abi qamisa alladhi yali jildah. Dia kata, ya Rasulullah, kamu tak mau ke bagi bapa aku pakai kamis kamu, jubah kamu yang kena kulit kamu tu? Qala Sufyan, fayarawna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam albasa Abdullah al-qamisah mukafa'atan lima qana'a. Kata dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat memakaikan jubah yang dia duk pakai itu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang mati ini, dan dipercayai Nabi pakai itu sebagai balasan kepada apa yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Al-Abbas, ponakan Nabi dulu. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, boleh rujuk hadis ini di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam bab Al-Janazah. Bab pengakhir sekali dia ada cerita tentang hadis ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa manusia yang hidup pada dunia ni, dia jahat macam mana pun, dekat nak mati dia percaya pada Tuhan, dia percaya pada agama. Bila Abdullah bin Ubay bin Salul masa sihat, masa segar ni, duk kata macam-macam pada Nabi, duk kata macam-macam pada Islam, tapi bila nak mati minta supaya Nabi semayangkan mayat dia, minta jubah Nabi nak buat kapan dia, maka ini sudah cukup untuk menunjukkan kata dia percaya kepada Allah, dia percaya kata Nabi Muhammad itu betul dan orang baik, dan dia percaya bahawa kalau dia tak buat yang ini semua, mungkin dia jadi susah. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Manusia ni dia jahat macam mana pun, dia tak boleh nak bohong diri sendiri. Satu hari dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada hal-hal agama. Yang sebuah hadis lain, riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu marra biqabraini mu'azzaban faqala innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah thumma akhadha jaridah ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة
Faqalu ya Rasulullah lima sana'ta hadha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allahu an yukhaffifa anhuma wa lam yaybata. Atau kama qala hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari berjalan lintas dua kubur. Nabi lalu ada dua kubur di situ. Faqala, Nabi kata innahuma la yu'adzabani. Nabi kata siapa dia kata dua-dua kubur ni penghuni dia tengah kena azab. Nabi kata macam tu. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Nabi kata dua-dua ni pada sangkaan mereka, apa yang mereka buat ni bukanlah dosa besar. Mereka sangka ni Tuhan punya kubur yang duk kena azab dengan Tuhan tak habis-habis ni. Mereka ni menyangka apa yang mereka buat masa hidup dulu bukan benda besar. Kalau dosa pun bukan dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastakiru minal maut. Nabi kata hak seorang ni duk kena azab tak habis-habis ni, dia punya punca dia punya masalah dia bila nak pergi buang air, bila nak pergi kencing, jenis suka kencing depan orang. La yastakiru, maksudnya tak menyembunyikan diri ketika nak buang air. Kalau singgah RNR Lebuh Raya tu, dia tak pilih hak bilik bertutup ni, dia pilih hak nampuk gantung tu. Dia panai tu duduk. Biar Cina, Hindu, Kapiang kita buat pada lebu tu sudah lah. Kita nak makan bismillah, hak kenyang alhamdulillah ni, kita buat panai macam orang tak erti agama ni pasal apa? Tu di antara contoh dia pergi buang air ni, dia tak sembunyikan diri dia depan orang apa semua, pergi buka ajib bagi lebu tu je. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia tidak melihat itu sebagai satu dosa besar. Umumnya Nabi SAW duduk jalan-jalan lintas dua kubur. Nabi kata dua-dua kubur ni penghuni dia tengah duk kena azab lari. Nabi kata. Dan mereka ni wama yu'azzabani fi kabir. Dan mereka ni duk rasa mereka ni kena azab kerana dulu mereka buat satu benda yang mereka rasa bukan benda besar. Dia anggap benda ni tak ada apa-apa. Macam mana orang hari ni duk buat, jadi dia anggap tak ada apa-apa. Maka kerana dia duk anggap benda tu tak ada apa-apa, di sisi Allah itu benda besar. Dia melibatkan soal maruah. Dia melibatkan soal orang yang tak tahu nak jaga kehormatan diri. Maka di hari akhirat itu masuk kubur untuk akhirat kan? Nabi kata innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur ni adalah awal-awal rumah bagi alam akhirat. Mati aja masuk kubur, itu mula alam akhirat. Masuk aja dalam kubur, maka dia azab dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata kesalahan yang pertama ni, wa amma ahaduhuma fakana la yastakiru minal baul. Kerana dia bila nak buang air, dia tak sembunyikan diri dia. Dia tak duduk di tempat yang tertutup. Satu. Wa ammal akhar, Nabi kata hak seorang lagi pula, fakana yamshi bin namimah. Dia ni pula jenis berjalan sana sini, kira duk bawa cerita fitnah, nak melaga-lagakan orang. Atas dunia, dia anggap benda ni biasa lah. Pergi kedai tu sembang pemburuk kawan ni, pergi kedai ni sembang pemburuk kawan ni, pergi jumpa kawan ni di pejabat, pemburuk kawan ni, pergi jumpa lepas sembahyang maghrib, pemburuk kawan ni. Kerja dia an-namimah, maksud dia melaga-lagakan orang bagi orang tak suka dekat satu orang. Dia menganggap apa yang dia buat ni, dia anggap benda tu tak ada salah apa. Padahal benda hak dia buat tu an-namimah. Benda hak dia buat tu nak bagi punca kepada jadi bergaduh, jadi timbul benci membenci dalam masyarakat, nak mencetuskan kebencian seorang kepada seorang dan sebagainya. Dia anggap tak ada apa-apa.
dia anggap benda ni kecil. Kerana dia duk anggap benda ni kecil, sedangkan benda ni besar di sisi Allah, mati, masuk kubur aja. Belum sangka kala cuk, belum apa lagi, dia sudah kena azab dalam kubur. Summa akhadha jaridatan raqabah. Kemudian Nabi SAW pergi ambil jaridah, pergi ambil satu pelepah samar yang masih basah. Fasyaqqaha binisfaini. Nabi koyak pelepah satu, Nabi koyak bagi jadi dua. Summa gharaza fi kulli qabrin wahidah. Kemudian sebelah Nabi pacak atas satu kubur, sebelah lagi Nabi pacak atas satu kubur. Yang dua-dua ni duk kena azab, Nabi kata. Faqalu ya Rasulullah, sahabat bila tengok Nabi buat lagu tu, sahabat tengok Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, lima sana'ta hadha. Ya Rasulullah, awak pergi buat lagu tu. Ya Rasulullah, pasal apa buat macam tu? Pasal apa ni? Dah tadi bagi tahu kata dua-dua kubur ni penghuni dia sedang kena azab. Dia ni kena azab pasal apa? Pasal dia nak buang air supaya bagi tempat yang orang boleh nampak, tempat yang tak terlindung. Dia ni pasal apa? Cerita di mana pun mulut ni duk cerita nak fitnah orang, nak bagi orang benci kepada satu orang. Oleh kerana kesalahan itu, lah ni mereka duk kena azab. Tiba-tiba Nabi pergi ambil pelepah kurma, koyak dua, satu pacak kubur ni, satu pacak kubur ni. Sahabat kata, ya Rasulullah, lima sana'ta hadha. Wahai Rasulullah, pasal apa yang buat macam tu? Faqala Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi kata, la'allahu an yukhaffifa anhuma. Nabi kata mudah-mudahan Allah akan meringankan azab dua-dua mereka ni. Malam yaibata, selagi mana pelepah kurma ni duk basah, tak kering, mudah-mudahanlah Allah akan ringankan azab kepada kedua-dua penghuni kubur ini. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Juga di dalam bab janazah di dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan boleh rujuk pada bila-bila masa. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, benda-benda macam ni kita anggap kecil. Pasal apa kata kita anggap kecil? Pasal kita perlu buat benda yang macam ni. Kecil pada anggapan kita. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala ini benda besar, dan dia mengundang malapetaka kepada kita sebaik-baik sahaja kita meninggal dunia. Dan benda ni tuan-tuan khusus untuk Nabi SAW. Kalau kita hari ni pergi ambil pelepah apa ke, koyak dua pacak ke tak pacak, dalam duk kena godang sama aja. Sebab apa? Sebab bukan pelepah tamar itu, tapi sebab yang pacak itu ialah Nabi SAW. Jadi sama dengan kisah Nabi SAW tadi, bila mati sahaja mak Sayyidina Ali bin Abi Talib ni, iaitu Fatimah binti Asad ni, bila mati aja dia, sebelum mayat dia turun dalam liang, Nabi SAW masuk pergi tidur dulu dalam tu. Bila Nabi tidur aja dalam tu, lepas tu Nabi bangkit naik, orang tanya Nabi pasal apa? Nabi kata mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dia daripada azab hizbul kubur. Nabi kata macam tu. Benda tu dibuat oleh Nabi sahaja, baru Allah akan jadikan benda tu macam tu. Fatimah binti Rasulullah SAW, anak Nabi pun nama Fatimah juga. Fatimah binti Rasulullah, Fatimah anak Nabi, bila dia tengok Nabi buat macam tu untuk kubur Fatimah binti Asad, bila dia tengok Nabi buat macam tu untuk kubur mak mentua dia, Fatimah binti Asad ni mak mentua dia, sebab mak Sayyidina Ali suami dia. Bila dia tengok Nabi buat lagu tu dekat kubur Fatimah binti Asad ni, Fatimah anak Nabi ni pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku sangat-sangat mengharapkan aku mati dulu daripada kamu, supaya bila aku mati, kamu boleh buat macam tu pada kubur. Ternyata Nabi SAW wafat dulu daripada Fatimah anak Nabi SAW. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ni manusia sangat istimewa. Tuan-tuan baca dalam hadis-hadis, dalam syarah hadis, cerita, jumpa banyak cerita tentang keistimewaan dan hebat yang kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ni. Banyak kita belajar, banyak kita baca, mudah-mudahan makin meningkat sayang kita
kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Muhimmah fi Ilmil Hadis, muka surat 26. Muka surat 26. Tengah-tengah tu, muka surat 26. Dan tersebut di dalam khabar, maka lazimlah atas orang yang berakal itu bahawa ada baginya 3 saat, yakni 3 waktu. Dia malam ni dia nak sambung. Dia kata manusia, kalau sekiranya dia betul-betul manusia manusia yang berakal, 3 benda ni dia kena buat. Manusia kalau betul-betul dia orang yang berakal, 3 benda ni dia kena buat. Satu, dia kata munajat, yakni bermunajat ia di dalamnya akan Tuhannya, yakni berbuat ibadah ia di dalamnya akan Tuhannya, serta hadir hati kepadanya. Kalau manusia ni satu orang yang berakal, dia akan sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia sentiasa doa minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, kita tak boleh buat apa benda kalau tidak diizin Allah. Kita tak boleh buat apa. Kita ada anak seorang daripada kecil bagi makan nestum sampai umur dia 25, kita duk bagi nestum dekat dia dengan tujuan supaya dia jadi cerdik. Kalau Allah tak izin dia cerdik, dia tak cerdik. Dia tak akan cerdik. Apa pun bergantung kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana apa pun bergantung kepada izin Allah, makna munajat ni cukup penting dalam hidup kita. Munajat ni cukup penting. Berapa banyak dah tuan-tuan kita tengok dalam dunia ni orang yang cakap dia makan diri dia. Orang yang cakap dia makan diri dia. Dia bercakap pang, duk kutuk, duk hina, duk mengaibkan anak orang dan sebagainya. Lambat laun dia dapat anak besar, anak tu buat lagu yang dia duk marah sangat tu. Akhirnya cakap dia makan diri dia. Satu masyarakat, satu kampung kecam dia. Umur dulu bukan main dia kata habis tuan-tuan. Muka kita nak buka mana, dalam kampung tu pun kita rasa tak selesa nak duduk, kita nak pindah negeri mana pun kita tak tahu nak bawa diri kita. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kadang-kadang dia cakap terlebih munajat dia kepada Allah korang, maka Allah Subhanahu wa taala bagi cakap tu makan diri. Ma'udzubillah min dzalik. Jadi bila pun kita bercakap apa pun tuan-tuan, hati kena rida. Kena rida. Aku bercakap ni bukan niat nak menghina, tapi aku cakap ni kerana nak peringat diri aku dan orang juga. Jadi bila ingat macam tu, cakap dia tak terlebih. Cakap dia tak terlebih. Dia cakap pada kadar ikhlas. Kalau dia terlupa yang tu, dia tak ada ikhlas. Dia bercakap dengan hati niat nak menghina orang. Satu hari Tuhan akan balikkan pada aku menimpa dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang takut. Ini yang takut. Jadi munajat penting bagi orang yang berakal. Dia kata yakni berbuat ibadah ia di dalamnya akan Tuhannya, serta hadirkan hati kepada dia. Dalam berdoa tu biar doa bukan di mulut saja, tapi hadir hati di dalam doa dia. Dan suatu saat, yakni pada satu ketika yang lain, hendaklah menghabiskan di dalamnya itu akan dirinya dengan menilik akan dia dan memikirkan akan dia. Maksudnya apa? Muhasabah. Manusia yang berakal mesti kena selalu muhasabah. Saya main mengajar malam ni, saya balik sekali lagi sebelum pejam masa tidur kena bijak balik. Tadi aku kata apa? Suka balik dengan amalan kita. Padan tak aku cakap tadi dengan aku ni tak. Yang tu kena benda. Kita bercakap kat anak kita. Marah dia. Hang ni semayang, duk buat liat, duk buat balong, duk buat apa, marah anak kita. Marah, habis marah kita ambil masa muhasabah. Pasal apa anak aku jadi macam tu? Muhasabah balik. Muhasabah balik, cermin diri kita sama. Patut anak aku jadi macam tu. Aku pun bukan para mana sangat. Muhasabah ni penting bagi orang yang berakal. Maka apa pun muhasabah ni mestilah hidup dalam diri kita. Maka adakah ia berbuat ibadah ataupun berbuat maksiat?
Bila muhasabah tu tanya balik. Aku daripada celek mata pagi tadi, pukul 5 tadi dah bangkit dah. 5 suku, 5.30 dah bangkit dah. Sampai malam ni banyak mana ibadah aku buat, banyak mana dosa aku buat. Muhasabah diri kita sendiri. Tak usah suluh orang, suluh muka kita dalam sini. Kita suluh orang, tuan-tuan. Tuan-tuan nak cari aib orang, satu buku tebal kita boleh tulis. Tapi sedap tak kita kata aib kita banyak mana ada. Tuan-tuan nak suluh aib jiran sebelah rumah, satu buku tuan-tuan boleh tulis. Tapi tuan-tuan ingat tak aib tuan-tuan ada banyak mana? Satu orang senang nak main habaq kat satu orang. Dia main habaq dengan tu, dia kata aku dengar cerita pasal hang ni cukup banyak. Dia kata kat pun. Kau kata balik kat dia, aku pun dengar cerita hang banyak juga. Nak kata apa? Siapa tuan-tuan dalam dunia ni yang orang tak cerita? Siapa? Kita duk ingat orang duk main cerita-cerita orang lain kat kita. Kita tak tahu dalam masa yang sama ada orang duk cerita pasal kita kat orang lain. Tuan-tuan baik pun orang cerita, tuan-tuan jahat pun orang cerita, tuan-tuan buat ibadat pun orang cerita, tuan-tuan buat maksiat pun orang cerita. Cerita orang cerita ni tak habis. Yang penting apa? Yang penting kita pastikan hak kita buat ni tak salah dari segi Quran dan hadis. Tak salah. Satu dunia kata kita salah pun, kalau hak kita buat tak salah, kita tak peduli dengan satu dunia. Tapi kalau hak kita buat salah, yang kita nak kena ambil peduli. Maka yang menentukan salah atau tak salah ialah Quran ataupun hadis Nabi, bukan manusia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Banyak kalau kita nak bawa contoh. Bawa banyak benda yang Nabi Muhammad buat. Orang duk cerita kata Nabi Muhammad salah, kata Nabi Muhammad jahat, kata Nabi Muhammad selfish, pentingkan diri sendiri, kata Nabi Muhammad ni suka take advantage, suka ambil kesempatan atas orang lain dan sebagainya. Macam-macam orang kata pada tindakan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah Nabi macam yang dikata oleh orang? Dah, Nabi tidak macam tu. Walaupun dengar ke kata orang tu macam betul, tapi tak betul. Kerana hak Nabi buat tu tak salah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Benda-benda macam ni kita kena jaga diri kita. Bukan kita nak cari toslek suluh orang. Tak ada guna kita duk suluh orang kalau sekiranya diri kita tak terpelihara. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka jika ada ia berbuat ibadah, maka hendaklah ia syukur akan Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dengan berbuat ibadah itu. Kita muhasabah diri kita, kalau nampak hari ini kita banyak buat ibadah. Bukan nak suruh bangga, tapi suruh syukur. Alhamdulillah, hari ini aku lebih terpelihara. Daripada pagi tadi celek mata, apa kita buat? Semayang subuh pukul berapa? Dan tak semayang qabliyah subuh 2 rakaat sebelum semayang subuh. Muhasabah balik benda tu. Lepas semayang subuh aku ada tak baca Quran. Sedangkan lepas subuh dengan nak pergi kerja tu masa panjang tu ada. Aku buat apa masa tu? Kalau kita cek balik, oh kita bangkit pukul 5 dan semayang tahajud 2 rakaat. Lepas tu azan subuh dan semayang qabliyah subuh 2 rakaat. Lepas tu semayang subuh dan lepas semayang subuh ambil Quran baca walaupun 4-5 baris saja dan baca Quran. Lepas tu pergi pejabat, lepas tu kita buat kerja. Dalam sehari kita buat kerja, kali tak terlibat kita dengan benda-benda tak elok, rasuah ke apa, tak ada. Kita tak terlibat, kita berjalan elok. Waktu lunch, berhenti makan, semayang zuhur, semua kita cek balik. Mulut kata Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah turunkan aku dalam keadaan macam ni. Orang macam ni tuan-tuan, baik di sisi Allah. Manusia lain tak tahu tak apa. Manusia lain tak tahu tak apa. Apa kebaikan kita buat hari ni orang tak tahu. Orang tak tahu tak apa. Yang penting kita buat ikhlas kerana Allah dan Allah tak cukup bagi kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dan jika setelah muhasabah ada ia berbuat maksiat, selepas dia muhasabah dia dapati aku tadi ada juga selek sikit. Cek balik pagi tadi subuh semayang elok-elok bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jam waktu semayang ni bunyi tek-tek. Elok-elok dah. Elok apa tak elok?
Pasal elok-elok kita habis bagi salam, bunyi waktu syuruk. Makna kata habis subuh. Makna kata kita semayang tu waktu-waktu kecederaan. Bila muhasabah balik dapat macam tu, astagfirullahalazim. Harap-harap esok aku tak jadilah macam tu. Itu tujuan muhasabah. Ya. Maka hendaklah ia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala maksiat itu. Ingat-ingat balik dia kerja tadi, ada unsur-unsur rasuh ada dekat kita. Astagfirullahalazim. Apalah aku tadi. Buat keluar balik duit tu aku tak mau dibagi balik kat tuan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dan demikian lagi, jika ditilik akan dirinya itu dapat nikmat dan dapat sehat dan dapat kesenangan, maka hendaklah ia syukur akan Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat itu akan dia. Bila tilik balik, alhamdulillah sihat kita ni. Sihat kita ni. Berapa ramai orang sakit tu ada. Berapa ramai orang sakit tu ada dalam dunia. Anak nakal saya baru aja. Cek kata ada brain tumor. Kalau nak buat tuan-tuan, umur awal 20. Cek brain tumor. Tak puas hati, recheck lagi sekali. CT scan lah, MRI lah, apalah semua, result sama. Hospital swasta mencadangkan pergi ambil treatment di Singapura. Kononnya ada satu treatment baru, tak payah pembedahan. Dia panggil apa, gamma knife apa, atau panggil gamma knife, maksudnya guna pisau cara sinaran cahaya yang tak payah belah kepala apa. Pergi ambil treatment habis 450,000, balik mai dia main complication lain pula, dia main sakit lain pula. Tuan-tuan, umur baru awal 20, Tuhan bagi macam tu. Satu orang main jumpa baru ni, dia kata, ustaz, dia kata anak saya baru habis mengaji, baru pergi interview nak kerja. Tengok pagi tak bangkit, 3 gerak, ingat dia tak bangkit sembahyang subuh, gerak, tengok nampak lain macam, mulut tengah pucat, awak ni mati dah rupanya. Kena hantar pergi hospital, cek, suspek mati pasal ada henti manis. Umur baru 23, baru keluar universiti. Kita hari ni Tuhan bagi sampai umur 40 lebih, sampai 50, 60, 70, alhamdulillah boleh duduk main masjid, tuan-tuan. Kalau tak syukur ni tak tahu nak abang. Tak tahu nak abang lah, apa lagi kita mau Tuhan bagi kat kita. Maka dia kata muhasabah ni apa dia? Muhasabah ni titik muhasabah, renung balik. Oh Allah bagi dekat aku sihat tubuh badan. Nak kata kaya raya tak kaya raya, tapi senang. Makan minum cukup, musim durian boleh makan durian, alhamdulillah. Ada orang musim durian tak boleh nak makan durian, pasal apa? Duit tak ada nak pergi beli durian. Ada orang musim durian tak boleh makan durian, pasal apa? Pasal ada penyakit yang menyebabkan dia tak boleh nak makan durian. Apa alasan pun dia tak boleh makan durian. Tapi kita oleh ni, Allahu Akbar, tak tahu nak abang. Durian cara durian, nangka madu cara nangka madu, cepedak cara cepedak, makan tembak angin berak-berak, alhamdulillah cukup elok. Lawas segala-galanya. Tuan-tuan, Allah bagi dekat kita nikmat kesihatan ni, kena syukur atas nikmat kesihatan itu. Dan jika ditindik pada dirinya itu dapat balak ataupun dapat kesusahan dan dapat kesakitan, maka hendaklah dia sabar, redha akan Allah Subhanahu wa taala atas segala perintah. Tindik, renung, muhasabah balik. Aku ni Tuhan uji, lepas satu, lepas satu. Allah uji. Lepas satu, mula-mula Allah uji sakit. Sakit apa? Duk lemah sendi aja. Pergi cek tengok, dia rawit mai satu lagi, dia kata buah pinggang pula, failure pula. Ingat takat-takat sendi aja nak cari minyak angin urut aja. Ada kawan tanya orang ni, ustaz ada buat minyak angin kalau ni? Dia kata jangan duk rawit macam-macam. Dia kata ni ada saya beli satu ni, minyak angin Haji Syamsuri Ahmad. Saya kata saya tak trademark nama saya ni, nama dia siapa pun boleh pakai. Bukan kata saya jumpa Syamsuri Ahmad saya dengar jawab kan.
Kan? Dia kata ada lah tu minyak angin Haji Zamzuri Ahmad. Saya kata bukan saya punya. Kan? Janganlah saat ni sampai habis semua minyak angin, minyak lengan, minyak apa semua habis punya jenuh. Jangan. Kan? Itu dia cerita-cerita. Takat lenguh-lenguh ya minyak angin boleh kata. Pergi cek tengok rupanya lenguh ni bukan punca lenguh biasa. Cek dia pergi sangkut buah pinggang. Kena buah pinggang pula dah dalam dia cek dia merawit tuan-tuan. Lepas satu, lepas satu. Tengok berapa penyakit dia duk main. Dah jatuh ditimpa tangga, kena tiak ayam pula tangga. Tak habis-habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila Allah tak bagi kat kita macam tu, syukur banyak-banyak pada Allah. Kalau ditakdirkan Allah bagi, sabar banyak-banyak pada Allah. Kerana kesabaran itu dia mengkifaratkan mana-mana dosa yang kita buat. Semua manusia ada dosa. Kullu abdin khata'. Dia kata setiap hamba Allah ni dia ada khata', dia ada silap, dia ada dosa, dia ada kesalahan. Dosa kesalahan ni Allah kifarat. Bila dia bagi mai balak ujian dekat kita, dia bagi sakit, dia bagi macam-macam susah dan sebagainya. Bila dia bagi mai kita sabar, kita tahan, Allah potong dosa-dosa yang kita buat di atas kesabaran yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit-sakit dah, sabar itu menyebabkan dikifaratkan dosa. Begitu. Kerana sekalian yang demikian itu daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Kita kena yakin semua ada kat kita ni Tuhan punya semua. Semua Tuhan punya, kesihatan pun Tuhan punya, sakit hamai pun Tuhan bagi sebagai nak care kita. Maka inilah makna perkataan Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi rahimahullahu taala. Bermula segala kelakuan hamba Allah itu 4 perkara jua. Maka tiada yang 5 baginya. Dia kata apa juga kelakuan tingkah laku tindak tanduk manusia tak terlepas daripada 4 perkara ni. Pertama, nikmat. Dia kata nama kata manusia ni tak boleh lepas daripada 4 benda ni. Sama ada satu dapat nikmat, yang kedua dapat bala, yang ketiga dia jadi satu orang yang taat, dan yang keempat dia satu orang yang suka buat maksiat. Nama kata manusia, nikmat, bala, taat, maksiat ni kok mana pun dia tak boleh lari. Tak boleh lari. Maka jika ada dapat nikmat, maka yang demikian itu dituntut oleh hak Allah daripada engkau itu syukur dia. Kalau yang kita dapat tu nikmat, Allah nak kita bersyukur atas nikmat yang Allah bagi kat kita. Dan jika ada engkau itu mendapat bala, maka yang dituntut oleh hak Allah daripada engkau itu sabar. Kalau yang kita kena tu bala, ujian, kesusahan, kita dituntut sabar. Dan jika ada engkau dengan berbuat taat, kalau kita ni jadi manusia jenis taat, maka menuntut oleh hak Allah daripada engkau itu memandang akan taat itu sebagai anugerah Allah atasmu. Kalau kita ni ditakdirkan Allah jadi orang jenis mau agama ni, alhamdulillah tuan-tuan. Berapa banyak manusia tak mau agama ni. Tak mau agama ni, tak mau. Dia nak lepas bebas daripada kawalan dan kongkongan agama. Dia nak lepas. Dia born to be free. Pakai t-shirt pun tulis macam tu. Born to be free. Dia daripada awal dia kata mak dia bawa nak mai kat dia, memang dia punya tujuan dia nak free. Dia mau freedom. Bukan kata dia mau saja, dia tunjuk di t-shirt dia. Born to be free. Memang dia mau dia ni ada freedom, maka dia tak mau siapa mai doa tong hidup dia. Medok abang dia suruh semayang, dia tak mau. Medok abang kata aurat kena jaga, dia tak mau. Medok abang agama punya dia tak mau dengar. Dia kata aku nak buat apa, aku buat. Apa jangan kata apa kat aku. Berapa banyak manusia macam tu, tuan-tuan. Berapa banyak manusia macam tu. Dan jika engkau itu dengan berbuat maksiat, kalau ditakdirkan kita muhasabah, kita nampak kita ni banyak dah duk bergelumang dengan maksiat, maka dituntut oleh hak Allah Ta'ala ke atas engkau itu taubat kepadanya daripada segala maksiat itu. Bila muhasabah tengok duk nampak kita ni banyak benda tidak kita duk buat ni, taubat kepada Allah. Demikianlah hendaknya engkau fikir tiap-tiap waktumu itu. Tiap-tiap waktu mu duk ingat ada ke nikmat Tuhan bagi kat kita. Kalau ada, alhamdulillah. Ada ke tak ada bala, ujian Tuhan bagi kat kita. Kalau ada, kita sabar kepada Allah. Fikir-fikir aku ni manusia jenis taat ke tak? Kalau nampak kita ni duk jaga benda-benda yang Tuhan suruh kita jaga, bermakna kita orang yang taat.
maka anggaplah Allah anugerah dekat kita taat. Muhasabah, tengok kalau duk nampak kita ni banyak duk buat benda dosa, maksiat dan sebagainya, jangan tangguh walau satu saat pun istighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jaga benda-benda macam ni, dia kata Allah Subhanahu wa taala akan lindungi kita semua. Dan jika dan suatu saat, sambung tadi dua, dia kata manusia tak terlepas daripada 3 saat, 3 waktu. Yang pertama ibadah, yang kedua munajat, kan? Yang ketiga, dia kata dibiarkan dirinya di dalam itu, yakni bagi makan dan minum dan barang sebagainya daripada segala nikmat yang diharuskan oleh syarak. Maka bahawa sesungguhnya di dalam saat yang disukai oleh nafsu itu menolongi atas beberapa saat di dalam berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia kata apa? Manusia ni kena bagi ruang. Kena bagi ruang untuk dia nak seronokkan diri dia dengan nikmat Allah dengan cara yang diharuskan oleh syarak. Ini satu. Dia kata ada 3 yang manusia nak kena jaga ni. Dia kata yang pertama tadi munajat. Manusia kena bermunajat kepada Allah. Yang kedua, manusia kena selalu bermuhasabah kepada Allah. Yang ketiga ni dia kata apa? Dan yang ketiga, dibiarkan akan dirinya di dalam itu, yakni bagi makan, minum dan barang sebagainya. Itu benda-benda nikmat. Kita berasa nak makan apa, pergi makan. Kita berasa nak pergi minum apa, pergi minum. Dia kata kita bagi diri kita, layan diri kita dengan nikmat yang begitu dan barang sebagainya, ataupun apa-apa nikmat juga, nikmat rehat, bawa keluarga pergi rehat di mana-mana. Dia kata daripada segala nikmat yang diharuskan oleh syarak. Banyak nikmat yang ada dalam dunia ni, kita kena rasa nikmat yang ada ni. Selagi mana nikmat itu duduk dalam lengkungan yang diharuskan oleh syarak, pilih, dia kata itu tidak dilarang oleh agama. Maka bahawa sesungguhnya di dalam saat yang disukai oleh nafsu itu menolongi atas beberapa saat di dalam berbuat ibadah kepada Allah. Dia kata sesungguhnya kalau kita bagi peruntukan masa untuk nak seronok dengan nikmat yang ada, kita sebenarnya memberi semangat yang lebih kepada nak beribadah kepada Allah. Jangan duduk dalam sempit, dalam skop yang sempit dalam agama. Sampai anak bini tak nak buat pergi mana. Duduk dalam rumah tutup, habis semua macam duduk dalam kereta-kereta. Sampai tak nampak apa. Duduk jadi puasa dulu tu. Bini kata abang ni cuti sekolah nak main ni, jomlah bawa anak-anak. Tak nak pergi mana ni, jomlah bawa anak-anak. Kita pergi mana-mana. Nak pergi mana? Oh, mambuih. Duduk pergi mengaji. Mana dia jadi? Nak pergi mana? Bini pun dengar tu, kita tanya dia. Tak ni tanya dia. Esok tengok nampak mood elok sikit, bini kata dia abang anak-anak duk sebutlah, dia kata kawan-kawan lain ayah daripada bawa pergi sana sini apa semua, depa ayah depa tak nak bawa pergi mana. Dah nak pergi mana? Bayar lagi dia jadi lagu tu. Dia jadi Allahu Akbar. Awak dah macam tu. Ini hak nombor 3 ni, dia kata apa? Bagi ruang kepada diri untuk berseronok dengan nikmat yang diharuskan oleh syarak. Ada ruang bawa anak bini pergi tempat mana-mana yang tempat tu selesa, tidak mengundang maksiat dan sebagainya. Tak mau. Tempat-tempat itu tak mau. Kita bawa pergi tempat yang agak selesa, yang bi'ahnya palihah, orang Arab kata, yang persekitarannya baik. Bawa mereka pergi duduk sana, pergi tengok luar sikit, bawa pergi duduk ke mana ke, bagi budak-budak ni rasa ayah dia ni faham jiwa. Pasal apa? Bila bagi ruang macam tu, dia kata sebenarnya ruang itu menolongi atas beberapa saat untuk nak buat beribadah kepada Allah. Bila bagi macam tu, baru dia ada tu semangat nak beribadah kepada Allah. Tuan-tuan, kita dah kata kuliah bulan dulu, macam mana ada budak-budak yang pak dia memang duk sakut dia, bagi satu hari dia keluar daripada rumah, jauh daripada pak dia jadi lagi jahat daripada budak-budak yang ada kelonggaran. Orang putih kata cultural shock. Dia terkejut, kena kejutan budaya. Dia pergi, oh benda ni aku tak pernah jumpa. Dia jumpa je lalu, pak ni lah. Dia pergi sana, Allah. Dia terkejut tu tuan-tuan, dia jadi lagi tak senonoh daripada budak-budak yang duduk tak senonoh selama ni, tapi dikawal.
Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada kit-kit yang macam ni ada. Jadi tuan-tuan, cerita jadi bapa, cerita jadi mak ni tak semudah yang kita sangka. Tak semudah yang kita sangka. Kita duk sangka kita kontrol anak kita macam tentera duk kontrol ni, kita duk sangka itu baik. Kadang-kadang ada tak baiknya. Kita duk sangka lepas anak, lepas bebas ikut suka apa nak buat apa, kita ingat yang tu baik. Ada tak baiknya. Dia nak ambil tu yang elok-elok tu, nak ambil yang elok-elok, kelonggaran ada, ruang diberi, tetapi terkawal. Bukan senang nak buat tuan-tuan. Jadi kalau orang yang kita tengok anak-anak jadi tertib, elok ni, anugerah Allah pada dia. Belum tentu kita dapat anugerah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian dia sambung, dia kata dan faedah yang kelima. Ni lah masalah kita lama ni, kita pun tak tahu ni 5 macam mana pula dah. Tadi dia duk kata saat ketiga, kata ni mai faedah kelima. Rupanya tu dia balik muka surat berapa belas dulu ni. Faedah kahwin ni. Faedah kahwin hak kita duk baca berapa bulan lepas tu. Kita dah baca faedah kahwin yang pertama dulu, dia kata apa? Dapat anak. Faedah kahwin yang pertama dapat anak, ada cerita pakai anak berjelas-jelas. Faedah kahwin yang kedua, dia kata dapat pecah syahwat terhadap wanita. Ada satu channel yang sah. Bila kita kahwin, ada bini, ada channel yang sah. Bila syahwat main, kita ada saluran untuk nak lepaskan syahwat kita. Itu faedah kedua. Faedah yang ketiga, dia kata bila kahwin, dia melapangkan hati dalam urusan nak mentadbir rumah tangga. Bila kita kahwin, hati kita jadi lapang. Tuan-tuan, kalau tidak, dia tak dapat. Macam orang kata, lah ada orang tak boleh tidur. Lagi tak boleh hak dia nak, tak boleh tidur. Balik kanan, balik kiri, balik kanan, dia terajang nanti golek diri-diri. Pasal apa? Dia tak lapang. Lagi dia tak boleh nanti. Bila kahwin, dia lapang. Bila lapang, mudah bagi dia nak tadbir rumah tangga. Ini kita duk baca dah ni. Yang keempat, dia kata keseronokan. Faedah yang keempat, keseronokan, berkongsi hidup. Seorang dengan ada 2 orang, dia lain. 2 orang dengan ada 5 orang, anak 3, bukan bini lah. Anak 3, kita bini, anak 3, 5. Tak sama dengan hidup seorang. Berkongsi hidup tu satu nikmat. Kalau seorang ni apa pun kena duk fikir, seorang ni teruk. Bila ada 2 orang, ada satu benda kongsi 2 orang. Kita fikir dapat 5 cara nak selesai masalah, bini kita bagi lagi 3, tu ada 8 cara. Bila 8 cara ni kita kongsi, benda tu meringankan kita. Daripada 2 orang, ada anak pula 3, mak dengan ayah aja duk fikir, tak jadi. Panggil anak-anak dah besar, panggil balik main bincang. Mak dengan ayah ni ada 5 idea nak selesai masalah ni. Anak balik main 3 orang, bagi lagi 15 idea lagi. Tuan-tuan, dia kata di antara faedah kahwin tu seronok berkongsi hidup. Ni yang kelima. Dia sambung begitu. Dan faedah kahwin yang kelima, dengan sebab berkahwin itu ialah melawani hawa nafsu. Kita boleh lawan nafsu kita dan memerangi akan nafsu itu dengan mentadbir hak yang wajib atasnya bagi isterinya, dan sabar atas kelakuan isteri yang tiada muafakah dengan dia. Itu dia ajak, bila kahwin ni dia ajak orang lelaki-lelaki ni boleh lawan dengan nafsu dia. Nafsu dia apa? Contohnya, dia sebelum kahwin, dia satu orang yang ego. Dia sebelum kahwin, dia satu orang yang ego. Kalau dia kata hitam, hitam. Kalau dia kata putih, putih. Dia jenis orang macam tu, jenis ego yang tinggi ni. Tapi bila dia kahwin, dia belajar tolak ansur. Pasal apa? Pasal untuk bini dengan untuk anak-anak, dia tolak ansur. Maka kahwin pada ketika itu sudah menjadi satu medium tarbiyah bagi dia. Mendidik dia untuk nak turunkan ego, besar diri, sombong dalam diri dia. Dia kata, dan lagi pula menanggung atas kesusahan daripada isteri itu. Bila kahwin, kita kena belajar macam mana nak menangani isteri ni. Oh, telefon saya ni kemarin dulu telefon kau. Dia buat cakap pelik Kuala Lumpur. Kita dah ingat orang Kuala Lumpur, bukan orang Kedah. Dia cakap pelik Kuala Lumpur, kita pun jadi. Tapi tak Kuala Lumpur juga. Tak Kuala Lumpur, dia sebut lain. Kalau bola, dia kata bola, dia kata bola. Tapi bila orang Kedah dia buat cakap Kuala Lumpur ni, dia leceh lah sampai bola.
kan? Jadi kita tahu dia ni Kuala Lumpur betul kan? Celuk punya ke apa? Agak lah duduk kena abang dengar lah tak boleh hati ni duduk tergaru-garu tanya dua. Anda orang mana? Okey. Saya orang Kedah kata. Kata cakap lagu Kedah. Kan? Masalah pasal nak menanggung karenah bini. Kan? Tak. Bini saya ni pangkat tinggi pada saya. Habis sebutnya tu kita tahu orang menyakit dah. Kita kata kalau tak sambung dah pun saya tahu orang yang masalah. Tak ni nak cerita ya, cerita kita tahu dah tu dia nak cerita. Bini pangkat tinggi daripada dia. Sudah. Ada kan ustaz, dia duk malukan saya di depan keluarga dia pun dia bagi malu saya, di depan kawan-kawan dia bagi malu saya. Ada ke? Boleh ke ustaz buat lagu ni? Tanya kita pula boleh ke tak buat lagu ni? Kita tak boleh lah. Kita kata, tengok ustaz pun kata tak boleh. Saya kata memang benda tu tak boleh. Kita kata, tak ni soalnya dia ada buat lagu tu kat saya. Marah kan? Jadi kita tahu pasal apa? Pasal egonya tercabar. Itu dia cerita dia. Ego dia tercabar. Jadi cerita dia apa? Cerita dia ni kita duk baca ni lah. Dia kata bila kahwin ni, dia antara faedah kahwin ni, dia ajak orang laki-laki ni suruh kontrol ego dia. Allah, dia nak extend berapa hari. Saya kata dia minta maaf kalau tidak menjadi rahsia lah. Umur berapa lah ni? Jadi saya nak pergi 40. Nak pergi 40. Orang perempuan awal 30. Saya kata dia bagilah dia nak cakap antara 2-3 hari ni, bagilah. Orang perempuan ni, dia ni umur awal 30 ni, dia duk berasa kalau payah-payah ni, orang lain dia nak menikah dengan dia. Saya kata kat dia dulu lah, bukan orang perempuan macam tu, tapi cakap kat dia macam tu nak bagi dia rasa kita memihak kat dia. Itu ni, dia umur dah main 40 lebih, itu ni, dia pun tahu dah kalau kita tinggal dia tak ada siapa dah mau kat dia. Masa tu kah? Kita dah jadi raja tadi, macam tu. Dia kata, dah dia bawa awal 30 nak kena sabang 10 tahun lagi. Dia kata nak kena sabang 10 tahun lagi lah. Dia bawa awal 30 lah ni. Sabang bila kata, kan kita kata dia sabang bila. Bukan dah rugi apa, dah rugi kah? Sabang dia dah rugi kah? Dah ustaz, saya bukan apa. Bila dia duduk penjatuh saya depan keluarga dia ni yang ni, dia tak boleh. Dia kata, lari orang lah, dia duduk orang tuan, duduk tahu ada penyakit tu duduk main. Bila keluarga dia main, pergi ke lemah. Dia nak berjatuh, orang tak ada, dia tak berjatuh. Tak saya, belakang pun dia ada umur saya lah. Dia duduk ambil tahu buat apa, dia duduk ambil tahu lah. Tak boleh hati lah kan? Dia tak boleh, dia kata tak ilmu ni lah. Melawak, cakap serius pun cakap serius. Lah ni hang cakap saya cerita, hang sayang tak bini hang? Sayang. Sayang abang. Lalu tu dia cerita dia ni, saya nak abang anak perlai rumah tangga ni, sememek pun lambat. 3 second ya, hang boleh perlai satu rumah tangga. 3 second ya, hang boleh perlai satu rumah tangga. Tapi hang nak mempertahankan rumah tangga tu, ini bukan cerita senang-senang. Sayang tak kata? Sayang sabar. Tak tapi lagi kita kata cukup. Sabar. Tuan-tuan, faedah kahwin yang kelima dia kata apa? Ajak orang lelaki ni suruh kontrol ego. Orang lelaki, nama pun lelaki. Kan? Jadi bila kena challenge ni, ada lah ustaz, dia kata saya pergi beli penapis hayang harga ambil dekat 1000, ambil tak pasang lagi, dia bagi kat adik dia orang balik. Dia kata penapis tu. Kita faham lah bila dia cerita dengan nada macam mana pun kita faham dia punya masalah tu. Kita kata daripada hang marah, hang tension, dia main darah tinggi sakit apa nanti nak main, lagi baik hang ingat sedekah hang dapat pahala. Kalau duduk sedekah semua, dia kata tak puas hati juga. Kan? Kita tu ajak dekat dia positive thinking. Kan? Ingat positif kita tak pergi jiwa. Dekat bini kata dia ada awak pergi bagi tanya lah tu sepatah dulu aku beli apa semua tu dulu ni. Saya tanya lah. Tentu pula dah. Lebih tu. Ada dia kata berapa dia tu saya boleh beli 3 ya. Allah bini dia kata dulu tu. Saya dah sudah lah macam ni lah. Sabar sudah.
Kata dia, sabar tu dah. Itu tak apa kan? Bukan senang tuan-tuan. Nak melayari bahtera rumah tangga ni dengan duk tak tahu ribut nak main bila, dengan duk tak tahu ombak kalau dia main kuat dia macam mana, dengan bot nak lambung naik berapa tinggi kita tak tahu ni. Sabar dengan diri. Bila main satu jangan lompat. Tengok keadaan tu macam mana. Yang penting orang lelaki-lelaki ni modul turun dia punya ego dia. Sabar bagi kuat, belajar tolak ansur dalam soal-soal yang macam ni. Ini dia nak beritahu kat kita panjang. Dia kata dan mengusahakan di dalam nak mengislahkan dia. Dalam masa yang sama cuba untuk nak mengislahkan isteri. Mengislahkan maksudnya nak memperbaiki sifat-sifat tak elok yang ada pada isteri ni, pelan-pelan perbaiki, pelan-pelan. Kita nak dalam sehari semalam dia berubah jadi macam kita punya mau, tak mungkin. Sebab dia manusia. Manusia bukan boleh ubah lalu kita ubah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi boleh ubah ni depan masjid ni tempat parking kereta. Contohnya nak terkejut kalau bulan depan kita main-main tengok nak buang kereta tak ada tempat. Pasal apa? Masjid pergi buat yang pancuk depan tu. Tuan-tuan, dalam masa sebulan parking kereta atau tempat parking kereta boleh tukar bagi jadi tempat yang pancuk. Dalam masa sebulan boleh jadi cukup eloknya. Tapi tuan-tuan, orang tak pernah main masjid, tuan-tuan nak buat dia bagi main masjid bukan senang. Bukan senang. Ini cerita dia. Kita bercakap tentang soal nak ubah manusia, ini bukan senang. Maka dia kata di sini, sabar atas kelakuan isteri yang tiada muafakah dengan dia, yang tak sesuai dengan kemauan kita. Dan lagi pula menanggung atas kesusahan daripada isterinya itu. Bini duk buat masalah, duk buat bagi kita susah ni, sabar, belajar tanggung susah yang dia duk buat tu, belajar tanggung dan mengusahakan di dalam nak mengislahkan dia, dan dalam masa yang sama cuba tarbiyah dia, bagi dia berubah sikit-sikit insya-Allah, dan menunjukkan dia kepada jalan agama Allah dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pentingnya apa? Bini kena reti agama. Yang tu yang penting. Bini ni kalau dia reti agama tu dan dia tak jadi lah. Ada cerita pelik-pelik macam-macam ni dia tak jadi. Pasal apa? Pasal dia reti agama. Bila dia reti agama, dia tahu dosa dia macam mana bila dia derhaka kepada suami dia. Nak bagi reti yang tu. Serta bersungguh-sungguh pula mengusahakan bagi rezeki yang halal kerana nak memberi belanja akan dia. Bila menikah ni, kita ni kena kerja 10 kali lebih kuat daripada kita belum nikah dulu. Pasal apa? Pasal bini dah ada satu tanggungan ekstra dekat kita. Esok nak main anak berapa orang, lagi ekstra tanggungan dah ada kat kita, maka kerja kena lebih kuat. Dan menterbiahkan segala anaknya. Ini lagi satu berat untuk main. Apa dia? Bila dapat anak tu pula kita nak kena terbiah bagi jadi manusia. Nak bagi anak tu jadi manusia yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekaliannya itu iaitu amal yang amat besar pahalanya. Semua tu daripada start jadi kita sabar dengan tingkah laku perangai bini, dengan semua tu nak tarbiyah bini, nak tarbiyah anak ni, semua ni kalau kita ingat kerana Allah, pahala besar dekat kita. Dia kata. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumun min walin adil afdalu min ibadati 70 sana. Maksudnya sehari daripada seorang wali yang adil. Satu hari kita ni yang merupakan wali yang adil, bapa kepada anak-anak yang adil, yakni orang yang mempunyai perintah yang adil, itu terlebih afdal daripada berbuat ibadah 70 tahun. Kita pergi jadi bapa yang adil. Adil ni bukan maksud anak 5 orang nak pergi sekolah bagi seorang RM2, bukan itu maksud adil. Itu sebahagian kecil daripada sifat adil. Tapi yang adil dalam maksud kata apa? Kita jadi bapa macam yang agama suruh, kita adil. Bapa yang agama suruh, bapa yang macam mana? Yang menjaga semua benda yang agama suruh jaga. Oh, dia nak main jadi cerita panjang. Kita boleh buat benda tu, sehari kita sama macam orang yang beribadat 70 tahun. Kata Nabi dalam hadis ni. Maka adalah segala orang yang menanggung kesusahan ahlinya dan anaknya itu. Ahli ini dalam agama biasa dia merujuk kepada sama ada isteri ataupun keluarga. Jadi dalam ayat ni dia kata apa? Dan adalah segala orang yang menanggung kesusahan ahlinya, maksudnya isteri dia. Dan juga anak-anaknya itu menempati akan kesusahan di dalam perang sabilillah.
Dia kata macam di perang sabilillah juga ni. Nak jaga anak bini dalam keluarga ni, macam mana orang di perang sabilillah. Tuan-tuan, kalau biasa tengok orang yang berkeli laki bini ni, atau orang macam mana? Berkeli laki bini ni, yang boleh jadi porak-poranda rumah tangga melingkup kalang pukang ni, tuan-tuan kalau biasa tengok betul punya berkeli ni, macam perang sabil. Perang sabil ni dia balin cakap-cakap anak panah, tombak, pedang, parang dia. Yang ni tinggal mangkuk boleh balin sekali. Lagi dahsyat, balin mapping. Tuan-tuan, jangan siapa bilang kau nak masuk campur pinggan tinggal di situ pergi 17 jauh saja. Maka dia kata nak kontrol satu rumah tangga bagi jadi elok ni, dia kata macam perang sabilillah. Dia kata yakni pahala menanggung susah ahli itu seperti menempati pahala susah di perang sabilillah. Bila orang rumah tangga dah jadi kritis ni, dia tahu macam mana susahnya nak mempertahankan keharmonian satu rumah tangga. Dia tahu macam mana susahnya. Habis hayat dah nasihat ni. Suami daripada tengah sampai jadi habis sampai bini boleh pijak, boleh cabut. Tak tahu nak abang. Punya mengalah ni. Suami ni punya mengalah ni. Takut rumah tangga hancur. Punya mengalah ni sampai jadi kain borok bini duk lap kaki. Tak jadi apa juga. Sampai ada gutu tu tak tahu. Mati akal tak tahu nak buat macam mana. Ada orang yang Allah uji, rumah tangga jadi macam tu. Daripada satu cengeng ni sampai habis cengeng dia. Habis. Tuan-tuan, dia kata bukan senang. Dan demikian lagi lah, belanja yang dibelanjakan kepada isteri dan anak itu terlebih besar pahala belanja di dalam perang sabilillah. Kadang-kadang belanja untuk bagi makan anak bini di rumah tu lebih besar pahala dia daripada kita bagi belanja untuk orang di perang sabilillah. Kerana sabda Nabi SAW, dinar yang engkau belanja akan dia di dalam perang sabilillah, dan dinar yang engkau belanja di dalam nak memerdekakan hamba sahaya, dan dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, dan dinar yang engkau belanjakan atas dia, yang kau belanjakan akan dia atas ahlimu, yakni atas keluarga kamu, maka yang terlebih besar pahala iaitu dinar yang kau belanja atas ahli kamu. Ini hadis Nabi ni. Nabi kata kalau nak banding, buat keluar duit belanja untuk perang sabilillah, duit untuk belanja nak merdeka hamba, nak bagi dia jadi merdeka, duit yang kamu keluar untuk nak sedekah kepada orang yang fakir miskin, duit yang buat keluar untuk bagi makan anak bini. Hak bagi makan anak bini tu pahala lagi besar daripada hal lain-lain semua. Kita tak bagi makan anak bini, kita duduk pergi belanja derma orang nak buat agama tanah sini, kita berdosa. Pasal apa? Belanja untuk tolong orang miskin untuk apa yang itu sunat, tapi untuk makan anak bini itu wajib. Kita pergi tinggal hak wajib, dibuat hak sunat, kita berdosa. Hak wajib selesai dulu, baru pergi tengok hak sunat ada di mana. Itu kaedah dalam agama. Maka telah menyebutkan hadis ini oleh Al-Arif Billah Sayyidina Abdullah bin Al-Haddad. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa membelanjakan ini seorang lelaki atas ahlinya, yakni atas keluarganya, maka iaitu sedekah. Siapa pergi belanja anak bini dia makan apa-apa semua, itu pahalanya seperti pahala sedekah. Dan bahawa seorang lelaki sesungguhnya diberi pahala di dalam belanjanya itu sekaliannya. Satu orang suami belanja untuk bini dengan anak. Abang bini nak pergi market, beli barang nak masak makan tengah hari, makan malam. Abang anak ambil duit pergi belanja di sekolah, nak belajar dan sebagainya. Belanja tu semua tu besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah mengangkat satu suap kepada mulut isteri itu pun diberi pahala tu. Kita ambil nasi satu suap dalam mulut bini, itu pun diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah berkata oleh Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, padahal ia serta sahabatnya di dalam perang sabilillah, dengan kata dia, adakah kamu tahu akan amal yang terlebih afdal daripada amal yang tiada kamu di dalamnya? Ibnul Mubarak dia ada dalam medan perang, dia tanya sahabat-sahabat dia. Dia kata, apa tahu tak amal yang lebih afdal daripada amal perang sabilillah? Maka kata sahabat-sahabat dia, tiada kami tahu akan yang demikian itu. Maka kata Ibnul Mubarak, aku tahu yang demikian itu, iaitu satu orang laki-laki yang memeliharakan
daripada jahat padahal mempunyai kepapaan, maka berdiri ia daripada tidurnya pada waktu malam, maka melihat ia akan beberapa anak yang masih kecil, padahal ia tidur terbuka sekalian tubuh mereka itu, maka menutupi ia akan mereka itu, dan diselimutnya akan mereka itu dengan kainnya, maka amalnya itu lebih afdal daripada amal yang kita sedang kerjakan di dalamnya ini. Dia kata, hampa tahu tak? Dia kata, ni kita ni duk keluar perang sabilillah. Hampa tahu tak? Dia kata, ada satu amal yang lebih besar daripada amal kita keluar perang sabilillah. Sahabat kata, kami tak tahu. Sahabat-sahabat Abdullah bin Haddad kata, kami Abdullah bin Mubarak kata, kami tak tahu. Maka kata Abdullah bin Mubarak, dia kata, kalau kita duduk di rumah, kita ni miskin, apa, tak ada apa, tidur malam terjaga, jaga bangkit-bangkit pergi tengok anak duduk tidur dengan terselak habis semua. Nak abang kata baju tak cukup, kain tak cukup untuk nak buat selimut. Kita pergi tengok anak-anak kecil-kecil tu tidur ni dengan rasa belas kesian kita sebagai bapa pada anak-anak. Kain nak kita pakai tu kita ambil buat selimut anak-anak kita tidur. Itu pahala lebih besar daripada kita main perang sabilillah. Rasa ihsan, rasa belas, berasa kesian, berasa sayang kepada anak-anak tu, itu besar pahalanya. Dia kata lebih besar daripada kita main perang sabilillah. Berapa orang tu kan? Ni kita ni berapa orang daripada kita malam-malam saja bangkit tengok muka anak ni. Berapa orang? Tuan, kalau kita di petang kita godang anak kita, kita marah dia, ada satu benda kita marah dia, tarik kali silang pagi atas belakang 3-4 kali. Malam ni balik mengaji lagi tuan, tengok daripada tidur dah pergi buka bilik, dia tengok muka dia, tengok pasal dia. Pasal macam mana, pergi tengok muka dia tidur. Kita tengok muka dia masa tu, kita merasa budak ni tak dosa, kita rasa kita dosa. Kalau kita buat, kita boleh rasa. Kita tak buat, kita tak rasa. Tadi kita buang gerai. Sebenar-benar masa kita pupui anak kita ni, kita bukan nak ajar dia. Sebenar-benar masa kita pupui dia tu, kita nak buang geram. Kadang-kadang geram tu bukan geram kat dia, kita ada geram lain. Geram di tempat kerja, geram dengan siapa, kita ada geram lain. Kebetulan budak Malang ni pergi buat silap sikit depan kita. Silap sikit tu dia terima padah daripada geram kita yang banyak-banyak tu. Dia terima padah. Lepas tu kita pergi duduk-duduk tu, dia main balik. Pergi tengok tuan, pergi buka pintu bilik depan, masuk tengok muka budak-budak ni umur 7, umur 8 tahun ni duduk tidur. Tengok muka mereka tuan-tuan. Kalau kita betul-betul manusia ada iman kepada Allah yang hantar saja tu, kita buka pintu bilik, kita tengok ke ayam mata jatuh. Ayam mata jatuh. Kita tak kata budak ni jahat, kita kata kita jahat. Kita jahat pasal apa? Dia betul, dia buat salah, tapi salah dia buat tu padan tak dengan hukuman yang kita bagi tadi. Tuan-tuan, kita terlebih menghukum dia, Allah salah dia. Kita terlebih menghukum dia, Allah salah dia. Berapa orang ibu bapa marah anak buat salah, dia nak pukul, dia cakap dulu kat anak dia. Cakap dulu. Abang, ayah nak pukul abang. Abang dulu. Ayah nak pukul abang. Pasal abang buat salah macam ni, macam ni. Abang tahu tak abang punya salah ni pasal apa ayah marah? Bagi tahu. Pasal salah abang ni, salah yang melibatkan agama. Ayah nak pukul abang kerana ni. Wali belakang, ambil tali tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi anak dia. Kita bukan buang geram ke dia, kita nak didik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi sekali. Bagi sekali. Dan kita kena reti ni hadis Nabi kata ni, nak pukul siapa pun, Nabi kata wala tadribil wajha. Jangan kamu pukul muka. Nabi kata. Muka tu kawasan yang diprotek oleh agama. Agama protek kawasan tu. Tak boleh pukul muka. Pukul dia ada tempat dia. Itu sebab hukuman dalam Islam tuan-tuan. Kita belajar tentang hudud ni, masalah sebat ke atas orang yang berzina, yang belum kahwin apa semua ni. Dia bukan boleh sebat sebarang tempat. Dia ada tempat dia yang boleh disebat. Islam dengan garis panduan dia. Kita tak patut. Kita didik anak kita dengan cara yang tak ikut agama. Ikut kita menyangin, mai kok mana, kok timur, kita bantai kok timur, mai kok barat, kita bantai kok barat. Budak ni jadi tempat kita buang gerak. Jawab tuan-tuan depan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita salah mengendalikan urusan mendidik anak-anak kita.
Kadang-kadang anak tak jadi elok. Pasal apa? Pasal kita buat dia tasir. Muslim dan muslimah adalah anak Allah. Ini benda-benda tu dalam agama bukan ingat nak buat, boleh buat suka hati. Dia ada cara dia, dia ada garis bandar dia, dia ada peraturan dia. Kita jangan sampai melanggar peraturan yang ditentukan oleh agama. Agama kata wala tuqabbih. Sama ada suami dengan isteri ataupun bapa dengan anak-anak, jangan pukul muka. Wala tuqabbih. Sebelum tu jangan pukul kemaluan. Ni tempat yang tak boleh pukul. Wala tuqabbih. Dia kata dan jangan kamu tuqabbih ni, jangan kamu cakap uduk dekat dia. Itu maksud tuqabbih. Qabih ni maksud benda keji, benda buruk. Hidup cakap keluar di mulut ni cakap yang qabih. Dikata kat dia, hang ni bukan anak aku, hang ni anak buluh betul. Hidup maki lah betul. Buluh betul mana kita apa buluh betul? Jadi dia anak kita. Kita cakap ikut sedap mulut kita. Hang nak jadi apa? Hang nak jadi setan. Boleh tak dikata kat anak lu? Hang nak jadi apa? Lebih teruk lagi pergi maki habis dengan babi, anjing, apa? Allahu Akbar. Mulut mak keluar kalam macam tu. Mulut pak keluar kalam macam tu. Jangan tuan-tuan. Agama bagi garis panduan. Marah semua orang boleh marah, tapi pada tempatan yang dibenarkan oleh agama. Wala tuqabbih. Jangan kamu cemar-cemarkan cakap yang keluar daripada mulut kamu. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa baik sembahyangnya dan banyak ayalnya, yang ni banyak isteri dan anaknya. Ayal tu maksudnya banyak tanggungan, isteri, anak-anak apa semua, tetapi sedikit hartanya, dan tiada mengumpat ia akan Islam, nescaya adalah ia sertaku di dalam syurga seperti dua jari tangan ini. Itu dia. Nabi buat dua jari macam tu. Dan mengisyaratkan Nabi dengan telunjuknya dan juga jari tengahnya. Nabi tunjuk dua itu. Nabi kata siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia satu orang yang semayang cukup bagus. Semayang cukup bagus. Kemudian anak ni cukup ramai. Allah, anak ni dah lepas pantang lekat pula seorang lagi. Lepas pantang lekat pula seorang lagi. Dia jadi rumah mana tak tahu lah. Rumah tengek kayu sayung aja tapi lah. Kan? Yang nak duduk rumah tu, rumah banglo sebiji, elok potong pelai ubat mana juli mata anak. Yang nak susah duduk rumah kayu sayung apa ni, pakai pekuk-pekuk dengan zinc, tin aja apa semua. Tak, lepas pantang lekat pula. Lepas pantang lekat pula. Sampai tak pernah beli pamper-pamper apa tak pernah beli pakai lagu tua dia kata. Amboi dia subuk sampai macam tu kan. Orang macam ni dia kata sembahyangnya bagus. Ni hadis Nabi. Dia kata barang siapa yang baik sembahyangnya dan banyak anak-anak dia banyak dan sedikit hartanya, miskin. Miskin tapi kaya anak. Dan dia ni satu bagus apa? Dan tiada mengumpat dia akan Islam. Mulut ni tak pernah sebut benda-benda yang boleh nak merosakkan agama dia kata. Tang tu bagus. Cukup bagus. Nescaya adalah ia, Nabi kata, serta aku dalam syurga seperti dua jari. Allah uji dia dengan miskin, susah, apa anak ramai, apa semua. Sebut kata mulut nak cakap lebih ke orang marah kat Tuhan, tak ada. Syukur aja. Apa yang Tuhan bagi ni syukur. Bini abang dekat pula abang ni, alhamdulillah. Dulu kan, boleh pula abang dekat pula abang. Ya Allah. Kan? Aku tu punya Luqman. Syukur dekat Tuhan ni kira sepenuh hati. Nabi kata orang macam ni dengan aku dalam syurga tu lebih. Nabi. Nah, abang kata redha dengan apa juga yang anugerah yang dia anugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Dan lagi tersebut di dalam hadis idza kathurat dzunubul 'abdi ibtalahu Allahu bihim liyukaffiraha anhu. Maksudnya apabila banyak dosa satu orang hamba Allah itu, nescaya diberi bala akan dia oleh Allah dengan duka cita sebab kesusahan daripada ahlinya ataupun lainnya, supaya menghapuskan ia akan segala dosanya daripadanya. Itu dia. Nabi SAW pula kata satu orang hamba ni kalau dia banyak dosa dulu lah, cerita muda-muda dulu, cerita belum kahwin dulu, cerita baru lepas kahwin dulu, cerita masa zaman duk mencinggi dulu ni kan, zaman tu ya zaman kopi
zaman tu. Jadi dosa banyak. Allah Subhanahu wa taala akan ibtala. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan bala ujian kepada dia. Ibtalahu. Allah akan turunkan macam-macam ujian kepada dia. Di antaranya apa dia? Duka cita dia dengan sebab keluarga dia. Itu satu bentuk ujian. Duka cita dengan anak-anak, dengan apa? Sembang sama-sama lapis dia, umur dia. Sembang dia kata, anak apa? Kalau ni kata aku anak 5. Macam mana anak-anak ada ulung-ulung dan bulan-bulan. Oh betul, kadang tajuk ni ada sembang. Anak berapa? 5 orang. Ada daripada ulung-ulung lah. Dia ni kata, alhamdulillah saya ni setiap bulan paling poman patut 50 orang anak tu bagi paling poman. Ada bagi sampai Pak Hafiz ada. Oh dia kata hang lega, alhamdulillah. Dak yang tu hak bagi dia kata. Ni pi ambil Indonesia tak seorang main jaga ada rumah ni. Jadi Indonesia daripada bayar. Tu dia kata hang lega boleh anak tu. Kalau dia kata awak hang lega mana? Aku dia kata. Tu nak main. Aku dia kata 7 anak tu ada. Cekong pun tak peduli kat aku. Cekong tu kena marah. Ya, kalau dia kata sampai seorang pun tak peduli tu, nampaklah tahap kemarahan tu tak cukup tinggi. Dia kata sampai cekong pun tak peduli kat aku. Tak tahu. Sampai raya pun dia main bagi duit kat aku, dia kata pak ni bayar hutang dia kata. Kut tak pernah bagi bulan-bulan tak apa. Mai raya ni bagilah. Raya pun dia bagi. Tapi dia kata ni pak hak hutang itu. Dia bayar hutang pak dia bagi raya. Betul. Kan? Jadi begitu. Allah uji dia lah. Uji dia dengan anak-anak. Jadi kalau mulut dia buat cakap begitu, gagal dia. Kalau dia tengah nak buat macam mana, dia kata mereka pun ada tanggungan macam-macam. Dia kata saya pun bolehlah cakap nak hidup 2 orang ni tak ada masalah. Dia pun cakap lagu tu walaupun hati ni berasa tergurik anak nak bagi apa, tapi dia bercakap lagu tu. Cantik lah orang yang macam ni, cantik. Pasal apa? Pasal dia sabar dengan ujian kesusahan yang Allah bagi kat dia. Kalau dia sabar, maka menghapuskan ia akan segala dosanya daripadanya. Sabar atas kainah anak-anak ni, Allah akan mengkifaratkan mana-mana dosa yang dia buat masa muda-muda dulu dan sebagainya. Allah kifaratkan dosa dia. Dan lagi tersebut di dalam asar daripada Nabi SAW bersabda, ia setengah daripada beberapa dosa itu, iaitu yang tiada dihapuskan akan dia, melainkan sebab kesusahan daripada duka cita dengan menuntut rezeki akan belanja bagi isterinya dan anaknya dan sebagainya. Itu dia. Nabi kata apa? Ada setengah dosa yang Tuhan tak ampun dengan cara-cara lain, tetapi hanya akan diampun dosa tu dengan cara apa? Dengan cara dia sabar atas kesusahan, menanggung susah payah membelanja anak bini dia. Dia sabar ni, susah duk tanggung keluarga ni, dia sabar. Kesabaran dia tu menyebabkan Allah ampunkan sebahagian dosa yang dosa tu tak boleh diampun dengan cara lain. Itu dia ada istimewa dia. Sabar duk tanggung anak-anak, duk biaya anak-anak, duk sara anak-anak ni. Sabar tu menyebabkan dosa dia Allah ampun. Dosa yang cara lain tak boleh ampun, melainkan dengan sabar menanggung anak-anak sahaja Allah akan ampun dosa ni. Macam tu. Dan tersebut di dalam beberapa khabar Anbiya bahawa sesungguhnya beberapa kaum yang masuk mereka itu akan rumah. Ini wallah kita sambung punya. Ni pun lepas ni cerita menarik cerita. Dan tersebut di dalam beberapa khabar Anbiya, di dalam kisah Nabi-Nabi ni, bahawa sesungguhnya beberapa kaum yang masuk mereka itu adalah rumah Nabi Yunus alaihissalam. Maka menjamu ia akan mereka itu. Ni cerita orang pergi rumah Nabi Yunus. Bila sampai Nabi Yunus tetamu, mai jamulah apa yang ada patut-patut padan. Maka adalah Nabi Yunus alaihissalam tiap-tiap kali masuk keluar orang daripada rumahnya itu menyakiti akan dia oleh isterinya. Allah uji Nabi Yunus ni. Bini dia ni tak suka orang main rumah. Bila orang main rumah, masa itulah masa yang ditunggu untuk nak bagi malu laki dia di depan orang yang main. Dia buat begitu.
Ada ni kawan nak telefon tadi, dia suka drop lagi dia punya water bill. Kan? Dia suka bagi drop. Dia syok ni, kena habis ni lagu ni sakit. Dia ada satu penyakit dalam diri dia. Apa dia? Dia terhibur sangat apabila dia berjaya memalukan lelaki dia. Yang ni patut kita tanya orang hutan ke Perak Road ke apa bagus. Jenis lagu ni. Jenis dia sangat terhibur apabila dia boleh malukan suami dia di depan orang. Tak mau macam ni. Dengar pun dia terang, dia takut. Kan? Pergi di rumah kenduri, datang di tempat cantik, lelaki dia mau lari pergi jajak. Duduk depan orang, di rumah kenduri ni, dia nanti drop lelaki dia. Macam main badminton, orang bagi bola tanggung, dia bukan dekat smash, jumping smash dia bagi. Jumping smash. Dia jam naik tu baru dia smash. Kena ya Allahu Akbar. Kacau lah. Raket pun terkelanting ke mana, dengan terguling atas kuat dengan apa, tak mau. Buah ni semua dia tak mau tengok. Kan? Dia tunggu tu, time orang ramai tu, time tu sekali dia buat jumping smash dekat lagi dia. Dia kata lama tak nampak duk main, awak tak mau join dagang dengan kami. Dia ada kelab dia kan, geng-geng dia perkataan nak depan orang kan. Lama tak pernah main join. Nanti macam mana dengan seorang ni, dia balik kat lagi dia. Dia kata nak pergi macam mana, dia kata dengan seorang ni. Dia bagi kata, lelaki dia nama Sumut. Yang tu tahu nama lelaki dia, apa nama Haris, apa bunyi sedap. Ni jadi baca kat mana? Ni baca. Nah, bila dia pergi berjumpa dengan ahli kelab dia tu, apa cerita yang dia loleh kat depan tu pakai dua gelap, kita ni pun kita tak tahu. Bila kita pergi dengan kereta nak ambil dia pakai dua meripur ramai-ramai tu, tunjuk kita dua gelap tu kan. Tuan-tuan, adalah manusia yang ditakdirkan Allah ujian macam ni kena ada. Na'udzubillah. Minta jauh tuan-tuan, satu orang satu macam penyakit nanti kena. Yang ni kita takut. Saya bila kita bawa kisah-kisah yang macam ni sebagai pengajaran, dan saya pun akan telefon dekat sahabat yang tuan punya cerita ni. Saya akan telefon minta izin. Ni cerita-cerita duk keluar, kita telefon minta izin. Boleh tak boleh ni cerita yang beritahu ni saya jadikan dia sebagai teladan di dalam keseh dan sebagainya. Boleh tak boleh? Ustaz sebut nama dia. Kata ada apa kan? Bagi dulu saya. Ya. Ada yang macam tu. Ada yang kata, Ustaz kalau boleh jangan ada. Kita kata kita tak sebut nama, kita tak apa. Tidak ni orang tahu, mana orang nak tahu, tak sebut siapa. Kita sebut Kuala Lumpur, berapa juta orang ada Kuala Lumpur. Masalah lagu orang kena ni pun berapa ramai orang ada dalam Kuala Lumpur yang kena. Kata lagu tu lah, lagu tu ada, lagu tu kan, lagu tu masuk tak kan. Ada juga kan, macam-macam lah orang ni kan. Ada yang lagi satu macam pun ada dia. Kita tanya dia, boleh tak saya nak bawa cerita ni masuk sebagai teladan kepada orang lain. Cantik ke tak? Kita nampak mau sangat dia. Sebab cerita dia seronok pujuk masuk. Dan dia kata yang ni keluar ke dia? Tak ni keluar tak? Kita kata kita cuba bagi keluar. Cantik. Cantik bagi apa? Dan saya nak pasang bagi gini saya dengar. Macam tu buat lah juga. Jadi apa pun kita tanya dulu. Kita tanya dulu boleh tak boleh benda ni kita nak orang masuk. Kalau dia kata tak boleh, kita tak masuk. Kita tahu tu. Kita hormati dia. Kita tahu masuk. Dan ada pula satu lagi pula. Dia telefon pun dia kata, Ustaz aku cerita punya saya kan. Kita ni tak saya yang cakap ni siapa. Dia abang lah saya sekian-sekian. Dia kata telefon saya kan. Tak boleh tahu dia kan. Tak boleh tahu macam mana nak cerita-cerita lah. Dia kata dapat saya dengar biji macam macam saya. Dah dulu pun ada juga kan. Jadi tuan-tuan, cerita dia lagu ni. Benda kita dulu dengar ni, kita pun tak sebut siapa nama Polan, apa nama, tak cerita. Kita tak cerita. Cumanya cerita tu bila keluar, ada ramai rupanya yang mempunyai cerita yang sama. Ada ramai yang mempunyai cerita yang sama. Jadi kesimpulan dia apa tuan-tuan? Selagi mana kita tidak menentukan siapa orang yang kita cerita tu, maka selagi itu dia tidak membawa sebarang kesalahan kepada siapa-siapa. Dia nak ambil teladan daripada cerita itu, kita nak ambil teladan dan kita minta jauh daripada unsur penghinaan dan sebagainya. Kita nak ambil teladan daripada cerita itu. Nah, ini semua tuan-tuan
Kita semua kena pakai faham. Dan lepas ni tuan-tuan, insya-Allah akan datang, dia akan start dengan cerita Nabi apa tadi? Nabi Yunus, Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian kita pun akan relate dengan beberapa nabi lain yang mempunyai masalah dengan isteri ni. Nabi Nuh, tuan-tuan semua tahu macam mana masalah dia dengan isteri dia bila banjir tu naik. Isteri dia kata ta'awi ila jabal, kami nak belajar naik bukit, bini dengan anak, yang akhirnya mati di dalam air. Kemudian Nabi Lut, kita baru baca di Tikam Batu baru ni, cerita Nabi Allah Lut alaihi salam. Apabila umat dia dengan hubungan sama sejenis apa semua ni, kemudian duk cabar pula supaya bala disegerakan. Allah SWT balas kepada kaum Nabi Lut, diterbalikkan bumi tempat mereka duduk. Sebelum diterbalikkan, Allah suruh Nabi Lut keluar dengan orang yang beriman dengan dia. Maka keluarlah bersama dengan Nabi Lut ni. Dia kata fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Kita baca di Tikam Batu. Maka kami selamatkan Lut dan juga keluarganya, illa imra'atah, melainkan seorang isterinya, qaddarnaha, kami takdirkan dia, minal ghabirin, daripada golongan yang dibinasakan Tuhan. Nabi Lut pun bini seorang, jadi macam tu. Dan lepas ni insya-Allah Allah bagi masa, bagi kesihatan, bagi ini kat kita boleh baca adakah isteri jadi macam tu menunjukkan daya suami, ataupun isteri jadi macam tu memberi pahala ekstra kepada suami. Pasal apa? Pasal dalam masyarakat kita selalu hukum simple. Kita hukum senang-senang. Bila tengok bini lagu tu, kita kata kita condemn lelaki dia. Dalam keadaan kita tak tahu lelaki dia cuba tak cuba untuk nak mentarbiah isteri dia. Kita selalunya berlaku tidak adil dalam soal ni. Kita terus hukum. Abang hidup cakap aku bini hang pun kita kata dulu. Kalau kita nak pukul borong, kita akan hina Nabi. Nabi Nuh kita akan hina, Nabi Lut kita akan hina. Na'udzubillah min dzalik. Jangan buat macam tu. Pasal apa? Pasal Nabi Nuh sendiri dia sangat-sangat memberi masa untuk tarbiyah isteri dan anak-anak dia. Nabi Lut sendiri sangat-sangat cuba nak mentarbiah isteri dan anak-anak dia. Tapi Tuhan tak mau bagi hidayah, yang tak boleh buat apa. Dalam kes yang macam ni, apa pengecualian yang Allah bagi kepada suami malam akan dibincangkan insya-Allah pada masa depan. Dan kita akan masuk juga satu cerita tentang apa nama Umar Al-Khattab ketika dia menjadi khalifah hebat yang memerintah 2/3 dunia. Orang pergi nak minta nasihat dia tentang masalah rumah tangga. Sampai di pintu rumah dengan Umar tu kena lecture dengan bini dia. Hari ini kita akan jumpa itu. Dia tu ingat Umar Al-Khattab ni hebat. Pasal dia tu kenal Umar, satu orang yang hebat. Bila dia ada hal dengan bini dia, bini bantah tak mau dengar cakap, nak diminta nasihat Umar. Sampai di pintu rumah, karena satu ceramah perdana duk jalan di dalam. Duk bang dengar, Allah, dia kata Umar pun kena. Dia kata kalau aku kena biasa dia. Umar pun kena. Dia harus tu macamnya U-turn nak pergi. Umar keluar, Umar Umar kata apa hal? Ada kata tak apa. Oh, Umar kata main. Hang mesti ada hal nak jumpa aku. Kan? Dia kata dah tanya, aku beritahu dia lah, main ni betul-betul tujuan macam ni. Tengok, hang lama. Dia kata kan, jadi tak apa. Umar pun terang kat dia buat cerita. Bila dengar penjelasan daripada Umar, dia kata kita apa-apa. Okay? Tak apa-apa. Apa penjelasan Umar tu? Kita akan tengok insyaAllah dalam kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, tak baik itu silakan. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا
وخاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.